Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pada awalnya tidak bercadang untuk nak keluar video itu. Itu sebab kalau tuan-tuan scroll balik saya punya Facebook, saya keluarkan gambar ya dulu. Dengan menutup gambar orang kiri kanan, gambar dia. Benar atau tidak. Dan gambar itu saya rasa berjalan hampir 1 minggu. Tidak ada apa-apa reaksi. Tentulah dia pun sudah tahu gambar itu. Saya sendiri sebagai seorang blogger, seorang penulis media sosial, mempunyai akaun Facebook. Kadang-kadang saya keluarkan tulisan, gambar yang saya nak tahu cerita yang sebenar. Biasanya saya dihubungi, suruh padam, minta jangan siarkan. Saya lakukan dengan keadaan yang dipanggil tanpa bayaran. Contohnya baru ni saya keluarkan satu senarai nama orang-orang yang dianggap dalam senarai yang saya nak memperkatakan. Saya panggil kumpulan ini bukan kluster macam kluster mahkamah dan sebagainya, tidak. Saya menggelarkan mereka ini ialah sebagai mafia. Mafia ni adalah satu kumpulan yang kita tak nampak tapi berkesan, ada impact ni kepada masyarakat. Mafia gangster, Sicily, Al Capone dan sebagainya, dia tak ada di depan, dia di belakang. Tetapi kerosakannya kepada masyarakat Chicago, rompakan dan sebagainya amat ketara. Dari itu kita sekarang menghadapi Oxford Mafia, iaitu orang di Oxford yang belajar di Oxford dan sebagainya. Dan kita dah lihat, kita dah tengok bahawa mafia Oxford ini telah meletakkan orang-orang dia di sana, di sini, di sana, duduk dalam majlis agama yang penting. Ada yang diletakkan di dalam jawatankuasa fatwa, wahal dia tidak ada latar belakang apa-apa pun, melainkan dia ada kelulusan undang-undang, degree biasa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pendengar semua, saya keluarkan gambar itu. Patutnya ada orang telefon, WhatsApp atau tanya saya benar atau tidak. Dari itu, kerana gambar itu dah keluar, untuk makluman tuan-tuan, mengikut orang yang mengirimkan video, benda itu berlaku sebelum pandemik, antara 2019, ya. Dan benda itu berlaku di satu bar ataupun kelab malam pun tidak juga. Kelab malam ni dengan disco berbeza. Kelab malam ada GRO, tuan-tuan boleh langgan GRO perempuan untuk duduk sebelah anda. Ini bukan kelab malam, ini disco ataupun bar. Jadi di dalam konteks ini, saya keluarkan gambar Dr. Afifi ini untuk mendapat respon. Sama ada respon kepada dia sendiri atau orang-orang dia sendiri. Sebab kita tengok, pertama sekali, dengan tidak ada sebab pun, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor membuat kenyataan, menitahkan bahawa Menteri, Timbalan Menteri, JAKIM tidak boleh membuat sebarang kenyataan apa-apa keputusan Majlis Kebangsaan Hal-Ehwal Islam atau dikenali MKI, di mana dipengerusikan oleh ke bawah duli Sultan Selangor. Tak ada siapa pun pertikaikan apa. Jadi apabila itu dilihat, maka kita nampak bahawa cuba untuk melihatkan pemisahan antara agama dengan pentadbiran negara kita, dan JAKIM sebagai satu institusi kerajaan persekutuan yang mengawal menyelia membentuk pemahaman Islam, dilarang untuk membuat kenyataan yang baik, bukan kenyataan yang tidak baik. Jadi maknanya mereka jadikan perkara-perkara Islam ini sebagai otonomi, iaitu hak yang tak boleh dipertikaikan. Ini akan membahayakan masa depan negara dan juga agama Islam jika rakyat atau orang-orang yang ilmu agama dapat berbincang, bertukar fikiran dan pandangan terhadap isu-isu agama semasa.
Ha? Jadi saya dihantarkan gambar itu, yang saya memberikan syarat. Pertama, gambar. Tak ada siapa respon. Tapi apa berlaku? Saya diserang habis-habisan. Mereka tidak memproses maklumat. Saya dah beritahu. Kita pun tidak menuduh, tetapi kita ada pengalaman. Negara kita dah 65 tahun merdeka. Kita terdedah kepada keadaan-keadaan perisikan luar. Kita terdedah dengan ejen-ejen luar negara yang nak campur tangan dalam hal negara kita. Dari itu, kita bimbang sangat. Kalau Offat Mafia ni berada di London, berada dalam institusi agama, kerana dengan menangkap dan mengawal agama ini dan juga berkawan baik dengan decision maker, iaitu raja-raja Melayu, jangka panjangnya akan menyebabkan satu masalah kepada negara ini. Jadi apa yang saya nak kata pada tuan-tuan ialah gambar itu atau video itu telah disiarkan. Saya pun ragu sebenarnya, tetapi saya amat gembira, berterima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada seorang ulama yang suka buat ceramah dalam YouTube. Kadang-kadang saya dengar jugalah ceramah dia tu ataupun kenyataan dia dalam YouTube ataupun dalam siaran langsung, iaitu dia akui bahawa itu adalah Dr. Afifi Al-Kiti, berdasarkan sumber daripada kawan rapatnya. Maknanya ada orang tengah yang memberitahu dia, ataupun Ustaz Usam ni telah menghubungi Al-Kiti sendiri. Jadi kita tak dapat penjelasan siapa dia orang yang memberitahu kepada Usam, Ustaz Usam Badaruddin ini, yang dalam alasan atau hujahnya mengatakan dia masuk disko itu nak bagi risalah. Mungkin nak bagi Quran, mungkin nak bagi kitab, nak bagi buku tulisan dia. Kita tak tahu. Risalah ni biasanya kertas 2-3 helai ya. Mungkin dari risalah tu ada menulis jangan masuk dalam disko. Orang Islam dilarang berada dalam keadaan arak dan sebagainya. Okey. Jadi dia dah mengesahkan. Jadi saya tidaklah buat fitnah. Kalau benda itu tidak betul, tidak tepat, menyalahinya, tentulah dengan segera Dr. Afifi Al-Kiti, ada orang panggil Hello Kitty. Saya senang ingat nama dia sebab Hello Kitty ni memang baju anak-anak saya masa kecil dulu. Jadi Dr. Afifi Al-Kiti ni tidak menjawab. Dengan begitu besarnya sebarannya, hampir beratus ribu sekarang, dalam kumpulan WhatsApp ada yang hantar mesej pada saya, hendakkan video itu dah masuk dalam bukannya akhbar perdana, media perdana, dia masuk dalam internet media. Contohnya Malaysian Gazette dah keluarkan, Deadline dah keluarkan, macam-macam lah. Tentu dia dah tahu dah. Saya rasa takkanlah di Oxford itu tak ada orang yang menyampaikan pada dia. Tentu ada. Tetapi kenapa dia tidak jawab? Jadi kita pun buat pengesanan. Pengesanan pertama ialah untuk nak tahu dia ada lagi ke tidak ke Malaysia. Jadi kita pun dapatlah maklumat daripada sumber-sumber yang kita percaya, yang kita tahu, bahawa rekod dia masuk sejak dia keluar daripada Melaya atau Malaysia pada bulan 2, dia masuk ke Malaysia bulan 4. Dan gambar dia yang terakhir ialah selepas lawatan ke Sultan Selangor itu, ialah melawat Universiti Melaya, berjumpa Naib Chancellor dia 20 bulan April tak salah. Lepas tu dia arrive, kita tengok di mana dia ada. Kalau boleh saya menggunakan orang tertentu untuk nak jumpa, nak minta penjelasan dia. Tak ada juga dapat. Tiba-tiba waktu Hari Raya 2 bulan sempena Hari saya 70, kawan saya daripada London hantar gambar. Dia kata Dr. Afifi dah ada di Oxford baru lepas solat Hari Raya.
Jadi saya tanya dengan kawan saya, sumber yang kita boleh percaya, macam mana dia boleh balik? Hari tu you kata kita tak ada maklumat dia ada keluar, dia ada di Malaysia. Dia masih ada lagi, kalau tidak di Perak mungkin di Kuala Lumpur. Kalau tak ada di Kuala Lumpur mungkin di Hilton Hotel ataupun St. Regis. Itu hotel yang dia tinggal, yang diketahui dia tinggal semasa balik ke Malaysia, yang ditanggung, dibayar segalanya oleh kerajaan. Kerajaan mana susah tanyalah ya. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, supaya kita semua terpaksa waspada dengan wajah-wajah yang menggunakan agama ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya haraplah kita semua ni sabar dulu ya. Sabar dulu, kerana hari ni saya dah menulis secara terbuka. Kalau saya salah, report kepada polis untuk siasatan dibuat. Saya boleh dituduh di bawah kes memfitnah ataupun hantar surat lawyer, saman saya, biarlah saya turun naik ke mahkamah. Tetapi yang jelaskan tak ada benda-benda tu. Dari tu tuan-tuan dan puan-puan, saya kita harap tuan-tuan semua sabar dulu. Banyak lagi pendedahan, banyak lagi gambar yang dihantar kepada saya, yang ada tu terlalu sedikit, belum banyak lagi. Jadi saya berperingkat-peringkat. Macam saya kata hari ni, saya tengah berperang. Saya mungkin gunakan senapan patah ya. Mereka gunakan itu dan ini. Tapi jangan lupa, saya juga ada banyak peluru. Jadi orang luar-luar ni, kalau saya tengah berperang, kalau tanda tengok dah lihat, ataupun nak jangan dekat dengan saya lah. Nanti kelonsong tu panas, kalau terkena nanti melecur badan ya. Abang, saya dah beritahu. Banyak orang marah kenapa saya sentuh Wan Muhammad Sheikh Abdul Aziz, bekas Ketua Pengarah JAKIM, yang jadi timbalan pengurusi Institut Kepahaman Islam Malaysia, satu institut taraf dunia ya. Ialah kerana pelantikannya itu, kenyataan yang jelas bahawa dipersetujui oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Okey. Jadi siapa yang membawa recommendation itu kepada Datuk Seri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri? Jadi cakap-cakap di luar, saya berhujah dengan satu orang yang rapat dengan Menteri satu masa dulu, Zulkifli Bakri. Dia kata you tak boleh salahkan Datuk Wan, dia dilantik atas kehendak Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia. Jadi saya nak tahu, biasanya dulu waktu saya kerja dengan menteri, pelantikan ini kita ada rumusan dia. Kita ada dia punya kertas cadangan, apa kesusahan dia, apa kebolehan dia dan sebagainya. Jadi apabila dia hantar, biasalah sebagai Perdana Menteri mungkin dia sign. Tetapi yang jadi isunya ialah mereka bercakap bahawa pelantikan itu di bawah kawalan Oxford Mafia ni. Jadi Oxford Mafia dah letakkan orang dia di IKIM selaku timbalan pengurusi. Ini agak berat sikit. Dan begitu juga Oxford Mafia ni ada orangnya di JAKIM. Jadi Oxford Mafia ni yang kontrol semua ni, yang kontrol segala ni. Jadi kalau mereka kawal, akibatnya buruk kepada institusi agama kita di Malaysia. Jadi saya hantarlah WhatsApp kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga kawan saya. Saya kata betul ke? Sebab saya dengar orang cakap dia yang dia sebut nama itu. Dan orang yang kononnya menyebut nama dia ni ialah
Datuk Jamal Rukun dah bersara pada 20 bulan April tu. Jadi saya tanya, jadi apabila seorang Perdana Menteri jawab hanya mudah tak kenal, maka maknanya dia tak ada kena-mengena pelantikan itu. Apa yang dihantar oleh pegawai, oleh menteri ke, oleh pencadang ke, selaku Perdana Menteri, dia tak punya soal sebab dia tak nak letak kroni dia. Kalau agaknya saya ahli agama dan sebagainya, waktu nak sign tu Datuk Ismail Sabri kenal Zahrin. Zahrin lah jadi timbalan fungsi. Jadi menunjukkan bahawa pelantikan itu tak ada kaitan dengan Perdana Menteri. Itu moral of story.